أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. الحمد لله والشكر لله. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, memberikan kelangsungan hidup bagi kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, malah ditambah lagi dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini kuliah Masjid Abidin ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-228, iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, mata waradatil waridatu al-ilahiyatu ilaika hadamatil awaidah haddamatil awaida alaika innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Apabila datang, yakni tiba warid, yakni kurniaan iman dari Tuhan kepadanya, yakni kepada seseorang itu, maka langsung merombak atau melenyapkan segala kebiasaan-kebiasaanmu. Jadi kepadanya tadi lebih baik kepadamu lah, sesuai dengan selaras dengan ayat ni. Ayat, yakni ayat Al-Quran yang bermaksud sesungguhnya raja-raja itu jika masuk ke dusun, yakni ke kota, merombak segala keadaan. Apa yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atha melalui kalam hikmat yang ke-228 ini, iaitu Syekh Ibn Atha ingin menjelaskan satu persoalan di antara persoalan-persoalan penting dalam ilmu tasawuf, iaitu mengenai al-waridat al-ilahiyah. Mengenai perkara ini, khususnya tentang peranan dia atau kesannya terhadap diri manusia. Sebab ilmu tasawuf ini ilmu yang fokusnya tazkiyatun nafsi, ilmu untuk menyuci bersihkan jiwa dan diri manusia. Jadi bagaimana proses itu boleh berlaku? Proses untuk mentazkiyah, menyuci dan membersihkan qalbu atau batin manusia ni. Maka banyaklah huraian-huraian yang perlu kita ketahui berkait dengan proses itu tu. Maka antara perkara yang berkait dengan proses itu ialah persoalan al-waridat al-ilahiyah. Apa erti al-waridat al-ilahiyah? Al-waridat
dari sudut bahasa ni sudah tentu ini adalah bahasa Arab lah. Tapi asal perkataan al-waridat itu banyak. Satunya orang panggil al-warid ataupun al-waridah. Apa arti al-waridah ini? Dari segi bahasa, al-waridah ini apa yang datang. Apa yang datang, apa yang mari, apa yang mari, apa yang datang, dan atau perkataan-perkataan lain yang semakna dengannya. Al-waridah, apa yang mari kepada kita, apa yang datang kepada kita. Itu al-waridah. Hak mari, hak datang. Baik. Jadi kalau satu dipanggil al-waridah. Kalau banyak, Arab menyebutnya al-waridat. Sesuatu yang datang. Baik, kemudian perkataan ini dikaitkan dengan perkataan al-ilahiyah. Al-ilah dalam bahasa Arab, bahasa kita maksudnya Tuhan. Lalu menjadi al-ilahiyah berarti ketuhanan. Jadi dua perkataan ini bila digabungkan membawa arti sesuatu yang datang yang dinisbahkan kepada hal-hal ketuhanan. Perkara yang berkaitan dengan ketuhanan. Di sinilah kadang-kadang orang kita selalu keliru dalam memahami nas-nas tasawuf ni ataupun kalam-kalam ulama tasawuf. Perkataan-perkataan yang bersifat nisbah ni. Kan nisbah itu perkara yang berkait, bukan perkara itu sendiri. Contohnya lah. Kalau kita tak faham konsep ni, tafsiran, kefahaman kita jadi salah. Contoh mudah. Al-ilah tu Tuhan. Kalau al-ilahiyah, hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Tapi bukan Tuhan tu. Gitu maksudnya. Jadi kalau kita tak faham, Tuhan mari. Tuhan pula mari. Dia akan jadi benda lain lah. Jadi sekarang al-waridat, al-ilahiyah, warid-warid, yakni sesuatu perkara-perkara yang didatangkan kepada seseorang itu, yang perkara itu adalah merupakan hal-hal yang berkaitan dengan urusan ketuhanan. Itu bahasa mudah yang kita nak faham secara umum dulu. Baik, jadi perkataan al-waridah ini sesuatu yang didatangkan, atau kita boleh guna perkataan lain yang lebih mudah, sesuatu yang dikurniakan. Sesuatu yang dikurniakan oleh Allah kepada seseorang itu. Baik. Kurniaan Allah Ta'ala ni banyak. Ada yang bersifat zahir dan ada yang bersifat batin. Luas kurniaan Allah Ta'ala ni. Banyak. Apa saja kurniaan Allah termasuk di sinilah. Yang didatangkan daripada yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang. Jadi kurniaan yang zahir ni macam-macam lah. Nikmat-nikmat yang zahir yang kita kecapi. Nikmat penihata benda, kesenangan, keselamatan, hak sifat zahir ni. Itu juga datang dari Allah, kurniaan Allah. Tapi ada nikmat yang batin sifatnya. Wa an'ama 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Yakni Allah Ta'ala menyempurnakan nikmatnya kepada kamu zahir dan batin. Jadi kalau nikmat yang zahir itu lebih mudah untuk kita faham dan kita tahu. Tapi nikmat yang batin itu apa? Ini perlu kepada sedikit penjelasan. Kan nikmat yang zahir ini sedia maklum. Rezeki, naik pakak ke, gaji ke, boleh dapat nikmat ke, dapat kesenangan, dapat anugerah itu ini, dapat kurniaan itu, dan macam-macam lagi lah. Nikmat-nikmat yang dicapai itu semua adalah kurniaan Allah. Yang bersifat batin ini jarang kita perhatikan. Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Jadi yang bersifat batin ini keseluruhannya kita letak sebagai hidayah. Dan cabangnya bermacam-macam. Hidayat Allah, nur, kurniaan Allah, nur hidayat. Kurniaan Allah yang kalau dipecahkan itu dia akan banyak perkara lah, melibatkan banyak perkara. Jadi al-waridat al-ilahiyah ini yang dibicarakan dalam ilmu tasawuf, yang dibahaskan dalam ilmu tasawuf ni adalah berkait dengan kurniaan Allah yang bersifat batin itu. Kurniaan Allah
yang bersifat batin yang dikurniakan kepada kalbu atau dalam jiwa diri manusia itu. Maka inilah perkataan al-waridah al-ilahiyah yang dipakai dalam kitab-kitab tasawuf adalah menjurus atau merujuk kepada makna-makna kurniaan Allah yang bersifat batin itu. Baik, jadi waridat ini kalau kita nak perincikan sikit lagi, dulu setelah saya dalam kuliah-kuliah yang lalu saya telah menjelaskan tentang aspek ini, tapi tak apa kita ulang sebahagiannya. Perkara yang berkait dengan warid ini, dari perkataan al-warid itu dengan makna yang datang, yang dikurniakan, dia ada kaitan dengan perkataan wirid. Wirid dan warid. Kalau warid itu yang datang, yang dikurniakan, maka dia ada sebab dia. Sebab kepada kedatangan warid ini, kurniaan Allah ini. Maka sebab itu dinamakan wirid. Apa itu wirid? Wirid adalah amalan-amalan yang diamalkan oleh seseorang dengan kriteria atau ciri-ciri tertentu. Antaranya dengan keikhlasannya, dengan kesungguhannya, dengan istiqamahnya. Diamalkan dengan amalan-amalan yang ada makna-makna itu. Selain daripada mengikuti sunnahnya, berpandukan kepada kaedah ilmunya, dia ada ciri-ciri keikhlasan, ciri-ciri khusyuknya, ciri-ciri kesungguhannya, ciri-ciri istiqamahnya. Mana amalan yang dia buat ada ciri-ciri itu, boleh kita letak sebagai wirid. Ada makna wirid. Di samping perkara-perkara lain lagi lah yang berkait. Jadi bila sesuatu amalan itu diamalkan dalam bentuk wirid, yakni diamalkan contohnya pagi-pagi, dia akan beristighfar, contohnya 1 kali, salawat 1 kali, tahlil 1 kali. Dia amal tiap-tiap pagi, itu jadi wirid dia. Dan wirid ini tidak hanya melibatkan bacaan-bacaan, kadang-kadang juga melibatkan amalan-amalan. Bersedekah setiap pagi seria, pagi esok seria, pagi esok seria. Itu jadi wirid dia. Kadang-kadang dalam bentuk amalan lain, solat. Setiap pagi dia laksanakan solat isyraq. Setiap pagi isyraq. Kalau tinggal pun saya sekali lah, tapi dia banyak buat. Itu jadi wirid dia. Jadi wirid ini amalan yang dikekalkan, yang diistiqomahkan. Jadi natijah wirid ini menjadi sebab kepada natijah mendapat waridat, kurniaan Allah. Dan kedua-dua perkara ini termasuk huraian atau dalil mengenainya itu boleh dirujuk antaranya kepada firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh melalui menempuh jalan kami, jalan Allah yang sangat luas maksudnya itu. Jalan yang boleh membawa ke keredaan Allah. Keredaan Allah ni luas. Siapa yang menempuh, bersungguh-sungguh menempuh perjalanan itu, lanahdiyannahum subulana. Kami akan kurniakan, kami akan hidayatkan kepadanya jalan-jalan kepada mendekati kami, mengenali kami, mendapat redha kami dan seumpamanya. Maka bermujahadah tadi itu adalah isyarat ataupun boleh kita terjemahkan, boleh kita istilahkan sebagai wirid. Lanahdiyannahum, kami akan hidayatkan, akan kurniakan, itulah warid ataupun waridah. Kalau dia banyak, dia akan jadi waridat. Jadi itulah secara khusus, secara umum tentang warid. Masih banyak lagi huraian-huraian tentang warid ini. Contoh kita nak beri, huraian ni banyak perkara, banyak aspek yang boleh dijelaskan. Tapi sementara saya ingat ni boleh sebut, paling tidak boleh menjadi panduan kepada kita semualah. Terutamanya orang yang belajar ilmu ni, kadang-kadang disebabkan kerana kurang kefahaman, ada tempat yang dia tersangkut, terhalang, akhir sekali dia meninggalkan amalan baik yang sudah dibuat selama bertahun-tahun. Tapi kerana kefahaman yang salah, kekeliruan, kejahilan, menghalang orang itu daripada meneruskan istiqamahnya. Warid ini dia datang, dan ini juga dijelaskan dalam kalam hikmat yang lepas-lepas. Ada beberapa kalam hikmat menyebut tentang perkara ini. Antara aspek huraian tentang warid ini, iaitu bagaimana dia datang. Kadang-kadang warid ini datang ketika orang sedang beramal. Waktu dia beramal, Allah Ta'ala kurniakan kepadanya keyakinan. Tengah-tengah dia solat, tengah-tengah dia berzikir, dia rasa kekhusyukannya, kemanisan ibadahnya, kedekatan kalbu hatinya dengan Allahnya. Dia rasa masa dia buat ibadah tu.
kejeliaan hati dia. Dia rasa masa buat ibadah. Kadang-kadang dia rasa bermacam-macam hal-hal yang mengaitkan hubungan diri dia dengan Allah Ta'ala. Kehalusan hubungan dia tu, kefahaman. Dia rasa masa buat ibadah. Kadang-kadang perkara ini didatangkan selepas itu. Masa dia buat amalan itu, dia tidak merasai apa-apa. Tapi selepas itu, dikurniakan. Yang ini jarang orang perhatikan. Kadang-kadang berlaku juga kurniaan itu diberi terlebih dahulu sebelum orang itu beramal. Telah dikurniakan dulu. Dia sudah merasainya. Beberapa kurniaan tadi, lepas itu dituruti dengan amal. Dia lebih kurang macam gaji jugalah. Orang bayar gaji. Ada orang bayar gaji hari. Gaji hari. Sudah tengah-tengah kerja tu, siap kerja. Tengah-tengah kerja tu beri gaji hari. Ada orang gaji bulan, banyak gaji bulan. Kerja tak boleh lagi. Habis bulan, siapa gaji? Ada setengah majikan tu bayar tidak lalu. Tak kerja lagi, beri gaji dah. Beri gaji dulu. Demikianlah hal-hal yang berkaitan dengan warid ini. Ini pedoman untuk kita. Sebab ada orang kadang-kadang mungkin dia belajar ilmu ni, dia mula beramal soleh, beriadah untuk tujuan mendekatkan hatinya kepada Allah. Dia akan mengalami halangan-halangan tadilah. Mungkin satu ketika dia mencapai salah satu. Masa dia beramal tu, dia terasa, dia bersolat, dia berzikir, dia terasa kesan-kesan imam dia tu. Tapi mungkin di suatu peringkat dia tak rasa lagi benda tu. Jadi dia pun terfikir, tak ada dah ni, tak ada gaji ke mana ni? Majikan tak bayar gaji dah ke mana ni? Akan timbul sekat-sekat yang tak sihat ini. Lalu akhir sekali malah kerja dah aku. Habis cerita. Tidak sedar gaji tu dibayar dengan banyak cara. Dan gaji tu pula dibayar dalam banyak bentuk. Ada orang bayar gaji dalam bentuk PT. Bayar dalam bentuk ringgit Malaysia pun ada. Ada gaji bentuk wang Thailand pun ada. Kod dolar pun ada. Kod euro pun ada. Macam-macam pesen gaji ni. Kadang-kadang tak bayar dengan gaji duit, dia bayar dengan benda-benda lain. Bayar dengan buah durian. bayar dengan pisang. Macam-macam. Jadi kalau kita tak faham ilmu ini dah yang menghalang sebahagian orang yang berusaha. Kalau tidak ada pedoman, itulah halangan dia. Boleh gaji, sebelum ni boleh gaji molek sama. Tiba-tiba tak boleh gaji bulan tu. Sebenarnya bukan majikan tak beri. Majikan nak beri pasal yang lain pula gaji. Gaji betul lain. Tidak sedar. Kadang-kadang berlaku. Ini perlu kepada kefahaman dan bimbingan. Jadi kalau tidak, dia akan terhalang. Dia fikir tak ada gaji dah ni. Ataupun warid dia tak ada. Jadi kedatangan warid itu berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai, dan kadang berbagai-bagai. Ini perlu kepada kefahaman. Jadi berkait kepada apa yang nak disampaikan oleh Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmat ini. Kata Syekh Ibn Atta', jadi apa yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmat ini ialah tentang kesan dan pengaruh warid ke atas qalbu manusia. Baik, kata Syekh Ibn Atta', apabila waridat ilahiyah itu datang, yakni dikurniakan Allah kepada engkau, maka dia akan menghancurkan al-awaid. Apa itu al-awaid? Al-awaid ini perkataan Arab. Banyak, plural. Satu dia tu, singular dia tu, al-adah. Adat-adat kebiasaan yang tak molek. Ataupun sifat-sifat yang tak molek ada pada diri manusia ni. Penuh dengan pertanyaan, banyak soal lah, ragu lah. Ragu yang tidak membatalkan iman lah. Ragu ni ada dua. Ada ragu yang membatalkan iman, itu syok, lawan bagi yakin, itu memang merosakkan iman. Ragu selagi dia banyak khawatir, banyak lintasan. Dia tak ragu, tapi lintasan tu kacau. Gini. Ya terkih, ada setengah orang kadang dia terganggu dengan ini. Pernah ada orang mengadu pada saya, dia mari lintasan ke mana? Dia semayang, dia kata, masa rokok, masa sujud, mari lintasan macam sujud ke tokong. Dia beri. Mari lintasan tu. Akhir kali dia takut nak sujud. Apakah bila dia sujud mari lintasan tu membatalkan iman dia? Kalau memang dia bersujud kepada berhala sungguh,
Memang itu jelas batal. Dan lelaki macam ni macam mana? Bila mari dia tasang, dia sujud mari ingatang. Seolah macam dia. Padahal dia tak boleh talak. Itu lintasan. Jadi kena beza ni, jangan kelirukan ini. Ada setengah dia takut, Allah padang dah batal dah. Akhir kali dia berhenti sembahyang. Tak sembahyang. Kan dia takut mari benda tu. Niat dia bagus, tak boleh buat benda tu. Tapi tak sedar, dia membabitkan, dia meninggalkan perintah Allah pula. Kerana tak faham perkara ni. Ni boleh berlaku macam-macam. Jadi, syok ni, kalau syok lawan bagi yakin itu, iaitu menghilangkan tasdik keyakinan seseorang itu boleh membatalkan iman. Adapun syok yang dibicarakan sebagai gangguan ini, itu kalau dalam tasawuf, kadang-kadang orang panggil asyak al-manhaji. Syok sebagai satu pertanyaan-pertanyaan saja, bukan ragu terhadap perkara itu. Dia satu proses saja. Proses dalam pencapaian keyakinan, dia mari pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Dan macam-macam lah. Jadi kita kena faham balik. Jadi al-awaid ini daripada ada kebiasaan perangai buruk, sifat-sifat buruk yang bersarang dalam kalbu kita ni. Akhlak-akhlak buruk ni yang bersarang dalam kalbu kita ni macam-macam lah, dengan takaburnya, dengan ujubnya, dengan riyaknya, dengan hasadnya, dengan buruk sangkanya, dengan macam-macam lah yang menjadi perangai sifat yang buruk-buruk kita ni, dengan tamak lah, dengan khianat lah, macam-macam ada belaka. Itu al-awaid, ada kebiasaan yang buruk-buruk, akhlak-akhlak yang buruk, luah makna dia. Jadi termasuk dalam awaid ini al-mazmumat, sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Ada kebiasaan yang tidak baik, itu termasuk dalam al-awaid. Jadi Syekh Ibn Atta' nak beritahu kepada kita, dia kata waridat ilahiyah ni, nur hidayat kurnian Allah ni, yang merupakan natijah ataupun datang daripada hasil wirid yang diamalkan itu, amalan yang diamalkan itu, fungsi dia ni iaitu dia akan mengikis, menghancur luluhkan sifat-sifat buruk yang ada dalam hati manusia. Kadang-kadang sifat kita ni, mari ada sifat takabur, ujub, bangga diri. Ilmu kita tahu takabur ni buruk, ujub ni buruk, tapi kenyataannya itulah sifat kita kadang-kadang. Ni mari, ya, ilmu lain, perasaan lain, sifat ni lain, dua benda berbeza. Alim lain, arif lain, tak sama. Jadi kadang-kadang bersarang dalam kalbu kita sifat takabur, tapi mungkin kita kata takabur tak boleh, marah, tapi tindakan kita tu, itu lisan yang mengkabarkan takabur kadang-kadang. Tidak sedar. Tanpa kita sedar, perbuatan kita menjadi jurubicara yang memperlihatkan kita ni bersikap takabur. Sekalipun mulut kita kata takabur tu tak boleh, berdosa. Tapi tindakan kita berlawan kadang-kadang. Boleh jadi. Nak kabarnya apa? Pengetahuan kita dengan realiti kenyataan kita kadang-kadang tak sama. Inilah tasawuf cuba nak membetulkan antara kenyataan zahir dengan realiti kenyataan sebenar, supaya bila sama antara zahir dan batin, itu dipanggil maqamus sidqi, maqam benar, betul. Jadi nak kabarnya bahawa ehwal dalaman ni itu bahagian tasawuf, ilmu itu bahagian syariah. Jadi sekarang kadang-kadang timbul dalam kalbu kita sifat-sifat takabur, sifat-sifat ujub, bangga diri. Kita tahu bangga diri tak boleh, tapi mari ghaflah, penyakit ghaflah, kita rasa kita lebih daripada orang. Kadang-kadang kita tak khabar kat orang, tapi kenyataannya watak kita, lagak kita, gitulah kadang-kadang. Lebih kurang. Itu lebih kurang tu. Lisanul hal ni kita tak nak tutup. Lisanul maqal ni boleh kita stop, boleh senyap-senyap, jahit pun boleh mulut ni. Tapi lisanul hal ni kita tak nak tutup. Itu baik dah sekarang. Dia pecah buruk tu. Tapi tak apalah, paling tidak kita tahu benda ni. Kita ada kesedaran tentang perkara ni dan berusaha, sama-sama berusaha untuk baiki. Sebab ilmu tasawuf ni bukan ilmu nak ukur orang, bukan nak pakai baju orang, nak pakai baju kita sendiri. Ilmu untuk kita insafi diri kita sendiri. Itu ilmu dasar kepada ilmu tasawuf. Jadi kadang-kadang kalbu kita nak mari sifat takabur. Takabur kita pula banyak sebab. Kadang-kadang ada orang takabur dengan ilmu dia tu. Dia mengaji petang-petang, dia mengaji banyak kau. Dia rasa yaling sekali lah. Orang yang bodoh belaka lah. Ada biasa tu. Ada takabur ni, kadang-kadang takabur dengan amalan dia. Amalan dia rasa dia buat baik, amalan soleh. Dia tengok orang lain jahat belaka, buat uduh belaka. Mula mari penyakit tu. Orang lain tak sebut tak kena, jahat belaka, uduh belaka pada panggil. Dia serba sempurna. Ni penyakit mari rasanya tu.
Ada orang takabur dengan amalan dia, ada orang takabur dengan sikap dia. Mungkin dia dikurniakan Allah satu sifat yang baik, kemudahan yang baik, lalu dia rasa bangga dia, dia pergi pandang orang, dak sebut dak kenal lah, macam-macam lah. Ada orang takabur dengan pangkat dan kedudukan dan bermacam-macam lagi lah. Puncanya kerana dihijab, didendeng dari melihat kepada kebenaran Allah. Itu mari takabur. Bila hati, kalbu kita didendeng dan melihat kekuasaan Allah, lalu kita tengok diri kita lah. Mari tengok diri kita tu, mari ujub, mari takabur. Ini adalah merupakan ehwal kalbu kita, dia mari nyakit-nyakit. Jadi sekarang bila dia dah jadi sifat yang melekat dalam diri kita, dipanggil awaid, jadi adat. Adat ni dah jadi perangai. Dah jadi sifat kita, takabur, ujub, riya, dan macam-macam dah jadi perangai. Jadi sekarang kita ni, orang yang berusaha nak belajar tasawuf ni dua keadaan. Yang menjadikan perkara itu bukan sifat-sifat tu sebenarnya dosa besar, bukan dosa kecil. Jangan pandang dosa kecil, dosa besar benda tu. Cuma kita ni kalau kita tahu benda ni, kita berusaha nak mengikis, itu termasuk dalam proses berusaha. Sekiranya sifat-sifat itu masih melekat dalam keadaan kita berusaha, mudah-mudahan diberi kemaafan oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan seorang itu melainkan menurut kemampuannya. Dia tahu Allah. Ada lagi sifat tapi dia tahu dan dia tak redha, dia tak suka. Aku memang nak tambah tapi tak hilang balik lagi. Cari jalan, mudah-mudahan termasuk dalam perjalanan. Yang dikatakan berdosa besar ni, yang dengannya Al-Imam Asy-Syazili bimbang orang tak belajar tasawuf ni, sifat tu melekat dan kadang dia lock gitu je. Hati dia berlarutan dengan takabur, dengan ujubnya, dengan riaknya, dengan hasadnya, dengan fitnahnya, dengan itunya, macam-macam. Dia lock gitu je. Inilah yang dibimbangi oleh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syazili radhiyallahu anhu. Man lam yataghalghal fi ilmina hadza mata wa huwa musirrun 'alal kaba'ir. Atau kama qala, atau beberapa riwayat yang lebih kurang begitulah. Sesiapa yang tidak berkecimpung dalam ilmu kami, tak mengaji ilmu tasawuf ni, ia mati tak sedar. Rupanya dia berlarutan melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar, musirrun 'alal kaba'ir. Kerana sifat-sifat tadi itu tarahnya bukan dosa kecil, dosa besar. Tapi elok kena. Dia belajar, berusaha. Kalau terhapus, alhamdulillah. Kalau hilang 50%, alhamdulillah. Yang penting orang tu mencari jalan. Dia ada keinsafan, ada kesedaran, ada usaha. Mudah-mudahan termasuklah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sekarang Syekh Ibn Atta' nak beritahu macam mana cara benda ni boleh dihilangkan. Maka ikut kaedah tasawuf, waridat ilahiyah inilah yang berfungsi. Bila kita ni ada sifat takabur ni, puncanya ghaflah, lupa hati kita. Bukan tak tahu, kita tahu manusia ni lemah, Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tapi mari nyakit yang kedua tu, ghaflah, lupa. Hati kita tak ingat, tak mari benda tu. Sekitalah, aku itu, aku ini, aku segala-galanya lah. Mari menyakit ni, ghaflah ni. Maka datanglah waridat ilahiyah, hasil daripada wirid dia. Allah Ta'ala suluhkan kalbu dia tu dengan nur hidayah, sehingga membuka tirai hati dia, sehingga tersedar tentang kekuasaan Allah dan kurniaan Allah atas dirinya itu. Dia akan menghilangkan takabur tu, membuka pintu hijab, menyedarkan diri dia, aku ni tak ada apa-apa atas dia, beri belaka, dialah yang Maha Kuasa. Mari itu adalah waridat ilahiyah. Mari gerak hati dalam hati tu. Hak mari tu panggil waridat. Antara bentuk waridat ilahiyah. Kadang-kadang kalbu kita ni dilanda penyakit hasad. Tengok orang tak senang, orang boleh benda ni, orang boleh benda ni, kita tak senang hati. Tak nak tidur malam lah. Itulah macam-macam belaka. Kita tahu bahawa rezeki ni pembagian Allah. Itu akidah kita. Taksim, sudah ditaksimkan Allah. Tapi nyakit ghaflah mari, dia tak nampak benda tu. Kita gelang api. Dia mikir, mana boleh ke dia, apa dah boleh kat aku. Dia mari penyakit ni dah sekarang. Penyakit kesetanan ni. Na'udzubillah min zalik. Dia mari kerana ghaflah, bukan jahil, ghaflah. Lupa hatinya. Kerana dia lupa tadi, maka dia tak nampak lah. Semua itu sudah ditakdirkan Allah, sudah ditaksim, dibahagikan Allah. Itu adalah kurnia Allah kepada rezeki masing-masing, kodok masing-masing. Jadi terlupa ini bila mari nyakit ni. Kau tebal sikit lagi, dia nak tidur malam sekarang. Kau tebal sikit lagi, cari orang lah, aku nak bedi orang ni. Ini mari nyakit berat lagi.
Sebab tu punca segala kejahatan kalbu manusia. Gilah ke mana-mana pun, akhir kali balik punca dia mari situ, mari kalbu manusia. Tindakan manusia kecil ke berat ke besar ke jenayah, semuanya kalau usul-usul balik situ lah ke. Dan benarlah apa yang diriwayatkan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya ni gila dunia, bukan dunia itu sendiri, gila perangai kita yang dikuasai oleh kegilaan terhadap duniawi itu, ra'su kulli khati'ah, menjadi ibu, kepala kepada setiap kesalahan yang dibuat oleh manusia ni. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah jauh daripada dugaan ini, daripada ujian-ujian keduniaan ini. Jadi bila mari penyakit hasad kerana ghaflah tadi itu, datang kurniaan Allah Ta'ala yang membuka tirai hijab hati kita. Mari gerak hati itu. Mari pandangan batin kita tu, penampakan dalam iman kita tu, Allah semua ni takdir dia belaka, kurnia dia belaka, pembahagian dia belaka. Mari nintasan tu terbuka hijab hati kita, mari ingatan itu, mari perasaan kesedaran tu. Itu waridat, membuangkan kegilaan. Rezeki dia nak kata apa, bahagian dia, bahagian kita tak ada lagi nak buat mana. Kadang-kadang ehwal itu banyak berlaku bermacam-macam lah. Bagaimana waridat tu datang. Kadang-kadang bila menghadapi perkara itu tu, kita hilang pedoman sekejap, lepas tu datang waridat tenteram. Hak tambuhnya kekal berada dekat dalam tu. Kadang-kadang hasadnya, takaburnya, begitunya, begini, berlarut-larut tahan ni tambuh. Kalau seseorang tu, kalau dia diberikan Allah hidayah yang kuat tu, berlaku saja dia sudah dapat mengawal diri dia dengan istiqamah. Ada setengah orang mula-mula terjadi tu dia bolong sikit, mengobong sikit, tapi lama datang ketenteraman Allah. Summa anzala alaihi sakinatahu, datang sakinah. Sakinah itu bahasa lain bagi waridat ini, waridat ilahiyah. Dalam bahasa Al-Quran sakinah, as-sakinah, ketenteraman. Ada orang dia salah faham tentang bahasa ketenteraman ni. Dia kata orang ngaji tasawuf ni nak boleh seronok. Dia kata nak cari seronok. Nak cari seronok, baik tengok wayang gambar tu. Nak tengok yang seronok. Istilah sakinah dalam bahasa tafsir ni bukan seronok. Sakinah ini ketenteraman, yakni keyakinan, ketenteraman yang timbul hasil dari keyakinan makrifat tauhid dia tu. Itu sakinah. Hati mula rusing, hidup rasa sepik. Tengok masalah kehidupan yang berlaku macam-macam, sepik, rasa susah hati serabu. Tiba-tiba datang sakinah, melihat luah rahmat Allah, mau boleh hidup lagi, ke mana-mana pun makan pun boleh lagi, mau sihat molek-molek lagi. Tapi sebelum ni berasa sepik kerana ni sakut sini, macam-macam ni, banyak musibah ni, rasa sepik dunia ni. Allah Ta'ala melapangkan pandang, Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tengok kenyataan berlaku. Allah Ta'ala maha bersifat rahmat, banyak lagi kurnia Allah Ta'ala kat atas dirimu ni, macam-macam lagi ni. Mententeramkan kalbunya. Jadi sakinah ini adalah perasaan ketenteraman hasil dari cetusan tauhid yang membuka hijab dan tirai kalbu. Itu sakinah. Tapi ada orang kata je mah seronok. Mana seronok macam tadi lah, pengen tengok wayang gambar. Tengok wayang gambar tu, tengok benda-benda lain. Apa jenis seronok-seronok tu. Jadi tasawuf ini inti dia iman. Iman yang meneguh, menghasilkan sakinah. Sakinah ni Allah Ta'ala beri keyakinan, kefahaman. Itu termasuk waridat. Jadi waridat ini dalam bahasa lain adalah sakinah, yang diturunkan, ditenteramkan Allah. Diturunkan Allah yang akan mententeramkan jiwanya, mengembalikan keyakinan kalbunya, menguatkan pendirian hatinya itu. Itu sakinah. Jadi kata Syekh Ibn Atta, waridat ilahiyah ni bila dia datang, dia akan menghancurkan al-awaid. Ada kebiasaan. Mungkin selama ni kita penuh dengan kegilaan. Gila dunia dah lalu. Ada orang gila pakat, boleh pakat dak larang. Gila pakat tu masalah. Warna gila pakat ni. Gila pakat ni dak boleh pakat pun. Bila sebut gila pakat ni, ataupun apa-apa bentuk gila ni, sebenarnya satu bentuk perasaan. Kadang-kadang benda tu tak ada pun, tapi kegilaan tu dah hilang. Dah hilang. Keinginan tu dah hilang. Kegilaan. Gila ni penyakit kalbu, sifat. Jadi contohnya
nak beritahu waridat ilahiyah ni, andai kata kita tersemak ataupun terisi dalam kalbu kita ni hubud dunia, kita gila harta, gila pakak, gila nama. Sebab apa? Kerana kita lupa. Kalbu kita dilupakan Allah, ghaflah bahawa setiap orang ni akan mati. Lupa hakikat tu. Setiap orang ni rezeki dia, apa hak dia rasa je, hak lain rezeki orang belaka. Dia lupa hakikat tu. Kita sebenarnya mikir sebenarnya rezeki kita ni, hak kita makan je, hak kita makan, hak kita minum, hak kita pakai. Hak lain tu, hak orang lain belaka tu. Orang lain belaka. Tapi bila kita dak mari hak ni, mari nyakit tamak, mari nyakit haluba macam-macam. Mari. Sebab apa dia? Penyakit kesihatan. Dia kata apa, memang kerja dia dah tu. Memang setan kerja je akan menjadikan manusia ni supaya menjadikan kalbu ni jadi tamak, jadi gila. Kerana itulah yang akan menghancurkan hidupnya. Bukan mententeramkan, menghancurkan hidupnya. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalbu kita mari penyakit hubud dunia, gila pakak, gila nama, puncanya tak adalah kerana lupa kepada kematian. Lupa bahawa qada rezeki ni adalah apa yang manusia rasa je, hal lain tu rezeki orang lain. Lupa kepada hal-hal lain lagi, bahawa rezeki apa yang dia miliki ni akan boleh hilang bila-bila masa, boleh habis bila-bila masa. Sampai masa ni akan hilang, akan habis, akan kacau. Lupa. Tahu tapi lupa, ghaflah, nyakit ghaflah. Mari hubud dunia ni. Mari hubud dunia. Maka waridat ilahiyah tu mari kurnia Allah, bahawa yang maha kekal hanyalah Allah. Mari gerak hati tu, dibukakan Allah tirai-tirai kalbunya itu, sehingga memandanglah kalbunya pada hakikat Allah Ta'ala yang maha kekal. Makhluk semua akan binasa. Orang akan mati, pasal orang seorang mati, pasal orang seorang. Harta benda akan habis belaka, pas seria-seria habis, pas seria-seria habis. Kenderaan milik-milik kita semua akan rosak, pas sutir dulu, beli dah sutir rosak, beli orang lain pula, pas nampak lalu dah. Dibukakan Allah tirai itu, yang menjadikan kalbu manusia nampak tu waridat ilahiyah, yang menjadikan hatinya Allah, menjadikan hatinya akan tercabut perkara-perkara berkenaan itu. Inilah al-waridat al-ilahiyah. Baik, Syekh bin Atta dalam menjelaskan perkara ini bersandarkan kepada satu ayat Al-Quran yang cuba ditafsirkan secara isyari. Kerana tafsiran Al-Quran ini ada bentuknya yang disebut tafsir isyari. Sebenarnya ahli tasawuf tidak menyebutnya tafsir. Dia menyebut sebagai suatu isyarah, isyarat saja. Tafsir lain. Tafsir ini menghuraikan perkataan tu, makna perkataan dan susunan dalam ayat itu. Perkataan ni mana apa, tarkib susunan dia mabuk mana apa, menjelaskan itu tafsir. Tak apalah, selingan sikit, orang faham tak apalah. Istilah tafsir ni memahami ayat tu. Tapi ada satu bentuk yang dinamakan isyarat. Ini isyarat lah ni. Tak ada maksud tapi faham maksud dia tu. Jadi oleh kerana isyarat ni siapa dah, kita berhenti sekarang. Dan insyaAllah akan bersambung huraian kitab ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.